Wahid, nombor matriks 205591. Nama saya Adriana Tira binti Al-Azadlan, nombor matrik 205655. Hai, nama saya Zara Safwana binti Saiful Bahri dan nombor matrik saya 20536. Hai, saya Ajmal Rahimi bin Ahmad, nombor matrik 205743. Hai, nama saya Nur Fatin Anissa binti Hairul Mizahrul Izan, nombor matrik 205667. Materialism berasal daripada perkataan Yunani, materia, yang bermaksud benda yang berjirim dan berjisim. Materialism adalah fahaman yang menganggap kewujudan hanyalah berunsurkan material dan segala fenomena adalah hasil daripada interaksi material. Falsafah ini tidak mengambil kira unsur-unsur spiritual dan perkara-perkara gaib. Materialism juga sebentuk monisme, iaitu kepercayaan bahawa terdapat satu sahaja bentuk kewujudan dalam alam ini dan kewujudan tersebut hanyalah yang nyata. Ini bercanggah dengan falsafah idealism. Dalam penggunaan harian, materialis merujuk kepada orang yang mementingkan pengumpulan harta dan barangan. Ini lebih sesuai diklasifikasikan sebagai materialism ekonomi. Epicurus, bapa materialism, berpendapat bahawa atom mempunyai kuasa tersendiri, iaitu kuasa penarikan dan penolakan. Selain itu, materialism anthropological menerangkan tentang sifat manusia dari segi fizikal serta fisiologikal. Descartes membahaya konsep res cognitions, iaitu soul, jiwa, dan res extensa, body, badan, adalah dua perkara yang berbeza. Ciri-ciri materialisme. Yang pertama adalah semua benda yang ada berasal daripada satu sumber, iaitu bahan. Yang kedua, tidak mempercayai kewujudan alam gaib. Ketiga, menjadikan panca indera sebagai alat mencari ilmu. Yang keempat, menjadikan ilmu sebagai pengganti agama dalam penuntut hukum. Dan yang terakhir adalah menjadi suatu kecenderungan yang disifatkan oleh manusia sebagai akal. Materialisme terbagi pada dua jenis, iaitu materialisme dialektik yang merupakan materialisme yang memandang semua benda sentiasa berkembang dengan undang-undang dialektik. Contohnya, setelah kegelapan datang keterangan. Pemikiran ini menunjukkan bahawa dunia dan kehidupan sentiasa berkembang. Yang kedua adalah materialisme metafisik. Materialisme yang memandang dunia seperti dalam bentuk sekeping atau kotak yang tidak menyeluruh dan statik. Sebagai contoh, satu pencuri masih pencuri. Melihat seseorang itu sebagai takdirnya yang tidak dapat diganti. Kesan materialism ni ada dua. Satu, kesan positif dan kesan negatif. Kesan positif yang pertama adalah kebiasaannya orang-orang yang materialis ni dia bekerja keras untuk mendapatkan lebih banyak wang untuk memenuhi keinginan mereka. Hal ini menyebabkan diorang kurang membuang masa dengan perkara-perkara yang tidak berfaedah. Selain itu, harta benda juga membantu remaja untuk menguruskan identiti mereka. Yang ketiga, harta benda juga menyatakan peribadi seseorang. Contohnya, emosi diorang, keinginan diorang dan nilai peribadi mereka. Kesan-kesan negatif pula, individu-individu yang mengejar material ni biasanya menginginkan kuasa tau. So, mereka biasa mengabaikan nilai-nilai lain seperti nilai-nilai intrinsik lain seperti keluarga dan rakan-rakan. Yang kedua, individu-individu materialis ni biasanya tidak berpuas hati dengan apa yang mereka ada. Hal ini menyebabkan mereka cenderung kepada depresi dan tidak bahagia. Yang ketiga, peningkatan sifat materialism dalam sesebuah negara ni boleh menyebabkan pengangguran dan imbangan bayaran negatif. Hal ini kerana ramai orang yang lebih memilih untuk memberi barangan-barangan import daripada luar negara daripada membeli barangan-barangan tempatan. Contoh-contoh materialism, saya akan bagikan 5 contoh ya. Pertama, mereka sering mencari pekerjaan yang bergaji tinggi. Yang kedua, mereka berteman dengan orang yang lebih kaya. Yang ketiga, mereka sering mencari dan menggunakan peluang untuk membuat duit sebanyak mungkin. Yang keempat, mereka menggunakan barang-barang berjenama dan barang yang import. Dan yang kelima, mementingkan wang dan harta daripada perkara lain. Bulannya,
Materialism adalah pandangan hidup yang mencari asas semua benda yang dimiliki oleh kehidupan manusia di alam material semata-mata.